Assalamualaikum. Selamat pagi murid-murid tahun 6. Hari ini awak semua bersama saya, Cikgu Hetty untuk mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi. Okey kelas, kita masih lagi dalam unit 1, penghasilan projek. Okey, sebelum kita mulakan kelas, apa kata kita baca doa terlebih dahulu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey kelas, mari kita mulakan. Okey, di akhir pembelajaran ini nanti, saya nak awak semua boleh membuat sekurang-kurangnya 2 lakaran 2D atau 2 dimensi. Projek elektromekanikal yang telah dipilih. Okey, kita dah pilih projek palang keselamatan. Okey. Dan yang kedua, awak semua mesti boleh memilih satu lakaran terbaik daripada 2 lakaran tadi dan kita terjemahkan lakaran yang terbaik itu dalam bentuk 3 dimensi. Apa 2 dimensi, apa 3 dimensi? Nanti saya akan terangkan, okey. Sedikit info tentang subjek kita ni. Okey, kita ada projek. Sebenarnya untuk tahun 6, kedua-dua unit yang kita ada, kita mesti buat projek lah. Okey, penghasilan projek elektromekanikal dan juga tanaman hidroponik. Tapi semasa PDPR ni, cikgu cuma akan jalankan kelas teori sahaja terlebih dahulu. Okey, jadi bagi untuk unit 1, penghasilan projek, kita akan belajar sehingga membuat lakaran sahaja terlebih dahulu. Kemudian minggu hadapan kita akan masuk unit 2 untuk tanaman hidroponik. Okey. Nanti bila sekolah mula dibuka kembali untuk sesi bersemuka, barulah kita akan teruskan dengan praktikal atau penghasilan projeknya. Okey. Mari kita teruskan. Lakaran projek mekanikal. Projek mekanikal yang hendak kita bina ialah palang keselamatan. Pernahkah kamu lihat palang keselamatan ni? Kat mana biasa kita lihat biasa pergi shopping mall kan? Yelah waktu PKP ni tak boleh pergi. Tapi waktu PKPB kadang-kadang kita pergi juga kan? Dan sebelum-sebelum ni kita pergi juga shopping mall dan sebagainya. Memang kita akan biasa lihat palang keselamatan. Kadang-kadang kena dia ada tempat untuk kita letakkan kad, letakkan duit dan sebagainya lah. Okey, palang keselamatan ni bagaimana dia berfungsi? Nanti bila nak lalu kita akan masukkan kad ataupun bayaran. Kemudian palang itu akan terbuka secara automatik. Bila kita dah lalu, dia akan tutup balik secara automatik untuk menghalang kereta atau kenderaan yang lain pula lalu kan. Okey. So, palang keselamatan. Apakah sistem asas elektromekanikal yang terdapat dalam palang keselamatan ni? Adakah ianya motor dan gear? Motor takal dan tali sawat ataupun motor gegancu dan rantai? Yang mana satu ni? Awak dah belajar dah sistem asas elektromekanikal kan? Jadi rasa-rasanya sistem yang mana yang ada dalam palang keselamatan? Tepat. Motor dan gear. Okey, awak boleh tonton video ni, tengok macam mana palang keselamatan ni berfungsi. Okey, jadi hari ni kita nak belajar buat lakaran saja. Senang, very simple, sangat mudah. Okey, awak boleh rujuk buku teks RBT muka surat 11 sebelum kita buat sesuatu projek. Tak kisahlah projek apa pun. Dalam tajuk kita ni projek elektromekanikal lah. Okey, kita mesti buat beberapa lakaran idea terlebih dahulu. Yelah, takkan awak nak present idea dengan bercakap, cikgu saya nak buat palang yang tinggi dia macam ni, warna dia macam ni, besar. Cikgu tak dapat nak gambarkan. Jadi awak terjemahkan dia dalam bentuk lakaran. Lakaran ni boleh dibuat mengikut kreativiti sendiri. Awak boleh buat, nak buat palang dia bentuk kotak ke, bentuk rumah ke, bentuk bulat, bentuk lonjong. Terpulang. Yang penting logik dan mudah ya. Okey, dalam lakaran ni, murid boleh melabel komponen dan bahan yang akan digunakan. Dan lakaran ni bersifat 2 dimensi atau 2D. 2D ni maksudnya pandangan hadapan sahaja. Kalau awak tengok dalam contoh buku teks, saya bagi tu muka surat 11 kan, yang itu sebenarnya dia dah bagi 3D tau, 3 dimensi sebab awak boleh nampak hadapan, sisi dan pandangan atas. Pandangan 2D awak boleh tengok muka surat 12, dia ada bagi contoh dekat bawah lakaran 2D, pandangan hadapan. Awak boleh buat macam tu sahaja pun tak apa. Tapi kalau awak rajin, awak nak buat lakaran 3D terus, lebih bagus. Okey?
Okey, kemudian daripada dua lakaran yang kita dah buat tadi, lakaran idea kita sebenarnya banyak pun boleh, 4, 5, 6 tak kisahlah. Dan daripada lakaran-lakaran idea yang kita dah buat tadi, kita akan pilih satu sahaja lakaran terbaik untuk projek elektromekanikal. Okey, kita akan pilih satu yang paling menarik, paling cantik, paling logik dan boleh dibina. Okey, janganlah awak pilih lakaran yang susah untuk dibina kan, nanti awak pula yang tak boleh buat kan. Okey, kemudian terjemahkan lakaran 2D yang kita dah pilih tadi tu dalam bentuk 3D. Maaf ya, ada gangguan suara anak saya. Okey, kemudian awak labelkan lakaran dengan baik. Okey, boleh rujuk muka surat 12. Okey, pastikan lakaran 3D ni, lakaran yang kita dah pilih, dah confirm ni, awak labelkan, tengok contoh dalam muka surat 12 . Okey, buku teks semua ada kan? Tak ada masalah lah. Kemudian bila kita dah buat lakaran 3D, kita dah pilih lakaran yang terbaik, apa yang kita sepatutnya buat seterusnya ialah membuat lukisan ceraian. Okey, lukisan ceraian ni awak boleh tengok pada buku teks surat 13. Kita ceraikan satu persatu. Bahagian atau komponen, bahan-bahan yang kita nak gunakan, kita ceraikan supaya kita dapat lihatlah apa bahagian yang kita nak gunakan, bahan yang kita nak gunakan. Kemudian kita buat lukisan teknikal. Lukisan teknikal ni beserta dengan ukuran. Dengan adanya lukisan teknikal ni, dia akan lebih memudahkan urusan awak untuk membuat penandaan pada bahan dan juga pemotongan bahan nanti. Tak adalah bila potong tu, alamak yang ni terpendek, yang ni terpanjang, yang ni tak sama saiz kan. Jadi dengan adanya lukisan teknikal ni, dia akan meminimalkan kesilapan dan menjimatkan bahan. Kurang kesalahan lah. Okey, seterusnya kita akan buat satu lakaran hasil projek yang sebenar. Tapi langkah 1, 2, 3 ni kita tak buat lah. Hari ni kita cuma akan buat lukisan lakaran idea 2D dan juga lakaran terbaik sahaja. Okey. So tugasan hari ini, yang pertama, awak bina 2 lakaran projek 2D dalam lembaran kerja yang disediakan. Okey, dalam modul rajin tu Cikgu Hafizi dah sediakan lembaran kerja untuk RBT. Awak akan bina 2 lakaran projek. Ada 2 ruangan kan? Awak bina 2 lakaran projek 2D, lakaran idea. Dia mesti berbeza lah. Tak boleh sama. Tapi lakaran projek yang sama, projek palang keselamatan. Cuma reka bentuknya berbeza. Kemudian, langkah kedua, pilih satu lakaran terbaik. Awak dah buat 2 tadi, pilih satu yang terbaik dan lukiskan lakaran terbaik tu dalam bentuk 3D. Kemudian awak labelkan. Nak buat kat mana ni? Dekat muka surat belakang. Belakang tu kosong kan? Tak ada apa-apa. Okey, kat belakang tu awak buat lakaran terbaik dalam bentuk 3D. Okey? Buat cantik-cantik, siap label, buat pakai pembaris. Jangan freehand. Nanti tak lurus, bengkok-bengkok. Cikgu tak suka tengok. Kita kena buat sesuatu tu biar kemas, teliti. Okey, faham ya? Kemudian yang ketiga, tak payah hantar gambar dekat saya. Hantar tugasan yang dah disiapkan hujung minggu nanti. Okey, bersama dengan modul rajin yang lain tu, awak hantar sekali. Kemudian ambil modul yang baru. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Nanti cikgu tak tahu siapa punya, cikgu tak boleh nak bagi markah dalam PBD. Alright? Itu saja untuk hari ini. Very simple, very easy. Main lukis-lukis saja kan? Senang sangat. Cari idea. Okey, kemudian buat. Alright. Apa-apa masalah boleh hubungi saya, message, WhatsApp dan sebagainya. Itu saja untuk hari ini. Selamat belajar. Jumpa lagi.